Masih lagi dalam topik prospek belanjawan 2023. Tadi sebelum rehat kita ada kunci kan, kata kunci pengangguran. Jadi saya kira kalau dalam dunia mahasiswa ni, cara untuk lari daripada pengangguran adalah dengan terlibat secara terus dengan gig ekonomi ataupun ekonomi secara freelance, gajinya secara freelance, tidak terikat kepada mana syarikat untuk bekerja. Persoalannya kita nak beri kepada Aiman sebenarnya, gig ekonomi ni mungkin kawan-kawan Aiman ada juga terlibat dengan mungkin Grab, Foodpanda dan sebagainya. Adakah Aiman lihat itu satu perkara yang baik sebagai seorang mahasiswa, dan apa yang diharapkan belanjawan 2023 ni dapat membantu kepada golongan-golongan yang terlibat dengan gig ekonomi itu? Okey, baik, terima kasih. Bagi saya betul memang di universiti ramai kawan-kawan yang membuat. Kaya mana ada buat juga? Saya tak buat. Tak ada, okey. Kaya lah ni, kaya. Busy dengan program belajar. Okey. Saya rasa di universiti kita boleh nampak trend gig ekonomi, Foodpanda, Shopee, Food. Semua itu memang antara perkara-perkara yang pelajar cari. Sebab kita tahu kos sara hidup bila makin meningkat, pelajar memerlukan satu insentif yang boleh dicari untuk mereka bayar yuran, kos untuk makan harian. Jadinya dengan gig ekonomi, perkara ni di universiti menjadi satu trend. Ada antara pelajar yang kalau di UPM, kita dapat lihat pelajar-pelajar ni dari pagi sampai malam buat GrabFood, Foodpanda. Jadi saya ada dua pandangan lah. Pandangan saya ada perkara yang baik, ada perkara yang tidak baik. Bagi perkara yang baik, bagus mereka cuba mencari cara baru untuk mendapatkan dana selain daripada meminta daripada orang tua ataupun perkara-perkara ni tidak menyusahkan kawan-kawan sebab dia ada duit sendiri. Tapi ada perkara-perkara buruk yang saya pandang perkara ni berlaku di universiti. Contohnya pelajar ni tidak masuk ke kelas. Jadinya dengan dia membuat gig ekonomi ni, buat Shopee Food apa semua tu, dia tak masuk ke kelas. Bila dia tak masuk ke kelas, akan jatuhlah dia punya CGPA semua tu kan. Jadi saya rasa bila kita nak membuka ruang kepada pelajar, sepatutnya pelajar sendiri perlu fahamlah di mana untuk kita membuat kaedah gig ekonomi ni, pelajar perlu sedar kelas yang utamalah, yang perkara ni untuk sampingan. Jadi mungkin mereka boleh lakukan selepas waktu kelas. Waktu peak hour 5 ke atas, sebab biasa kelas habis pukul 5. Petang kalau dia tak pergi bermain, mungkin dia boleh buat hantar makanan. Betul. Sebab ada orang yang baru balik kerja ataupun ada yang nak celebrate barang makanan di office. So pelajar-pelajar ni boleh menjadi rider. Baik. Saya juga rasa perkara ni kalau kita nak meneruskan bagi bajet 2023, saya mengharapkan ada bantuan khas kepada pelajar-pelajar ni. Contohnya ada pelajar yang dirasakan dia boleh membuat perkara ni. Jadi mungkin kita boleh bagi lesen murah kepada pelajar-pelajar yang nak mencuba dalam bidang ini. Serta kalau mereka memerlukan pembelian motor untuk mereka lakukan kerja-kerja tu kan, mungkin ada rebate khas kepada pelajar yang boleh kita berikan dari kerajaan. Serta kalau di universiti kami, di Universiti Putra Malaysia, kita ada CAM untuk kita kembangkan lagi bakat pelajar melalui keusahawanan. Baik. Jadi melalui keusahawanan juga pelajar boleh menambah insentif diri mereka sendiri. Baik. Kerja sebagai part-time ni doktor, bukan di Malaysia saja. Di luar negara saya kira popular juga. Kalau di Australia, di United Kingdom, pelajar Malaysia juga ada yang bekerja sebagai barista di coffee shop dan sebagainya. Jadi saya kira ini bukan satu perkara yang asing untuk pelajar mahasiswa di negara kita. Tadi saya berminat dengan konsep yang dibawakan oleh Aiman, tekanan hidup oleh mahasiswa itu sendiri membuatkan mereka ingin cari duit. Jadi dalam belanjawan 2023 ni kan, mungkin itu adalah katanya perlu disuap mahasiswa ini. Adakah mereka ini manja ataupun memang perlu kerajaan berikan bantuan kepada mereka kerana tekanan hidup kita dalam negara sekarang ini? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi kos sara hidup sekarang, bukan saja pelajar yang menghadapi tekanan hidup. Kita pun sekali, doktor. Kita termasuk, pensara termasuk semua isi rumah menghadapi sekarang sebab kos. Kita lihat kalau lihat dengan tekanan inflasi yang tinggi, gaji yang tidak tetap, jadi dan tambah pelajar terpaksa membeli barang-barang semua. Jadi seolah salah satu gig ni salah satu peluang gig ekonomi kepada pelajar-pelajar untuk menjadi sebagai part time. Tapi masalah kalau kita lihat di sini, sebahagian terlibat tu seperti mana yang disebut oleh Wan Aiman tadi, mereka terpaksa mengabaikan one side. So untuk dapat, jadi mungkin dalam bajet 2023 ni kerajaan perlu meningkatkan peruntukan kepada golongan belia, terutama golongan universiti.
okey, dari segi bantuan sara hidup. Kekurangkan yuran, Doktor? Yuran kalau kurangkan memberi kesan kepada universiti. Okey, baik. Okay. Jadi kerajaan boleh memberi bantuan sara hidup sebab kalau bantuan meningkatkan bantuan sara hidup sebagai contoh, okey, bukan bantuan kalau kita boleh bantuan sara hidup tu bersifat yang persisten, okey, atau konsisten, bukan bersifat one off. Jadi kalau persisten kemungkinan pelajar dapat mengurangkan masa sebab dalam tempoh pengajian di universiti pelajar sepatutnya menumpukan, okey, bukan saja dari akademik, sagi non academic skill. Itu yang penting. Jadi kalau kita lihat non academic skill ni tak boleh diperoleh melalui pendidikan formal. Dia kena melalui non pendidikan formal seperti mana Abang Aiman, okey, yang terlibat dalam MPP. Itu salah satu ni. Jadi kalau boleh seperti mana yang telah selalu salah satu pakar bidang pendidikan ekonomi, kita panggil Profesor Eric Hanusiak, okey, pernah menyatakan bahawa masalah dekat universiti bukan ke mana you pergi universiti tersebut, hebat atau tak hebat universiti tersebut, tetapi apa yang you peroleh sepanjang you berada di universiti tersebut. Jadi kalau grab kita pelajar-pelajar universiti yang terlibat dalam gig ekonomi ni, jadi salah satu macam mereka tak dapat menumpukan kepada aspek-aspek pembangunan sasiah. Jadi gig ekonomi kalau bukan peringkat universiti, okey, kita fine. Contoh sebagai sekarang ni kalau lihat lepasan SPM, okey, mereka terlibat dalam gig ekonomi terlalu banyak dan data daripada lembaga Labour Force Survey hampir 20% mereka yang terlibat ini dalam gig ekonomi. Jadi salah satu kerajaan perlu prihatin berkaitan dengan perkara ini. Memang perlu diberi peruntukan agar pelajar lebih menumpukan perhatian terus kepada pendidikan. Baik, Doktor. Doktor, kita pun sudah berada di penghujung slot, tapi kita nak dengarkan sedikit harapan daripada suara hati mahasiswa sendiri berkenaan dengan bajet 2023 ini. Apa yang diharapkan, mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi mengurangkan, bukan sepenuhnya, tapi sedikit kos sara hidup beban mahasiswa di universiti. Silakan, secara ringkas. Secara ringkasnya saya rasa bagi membantu pelajar di universiti dengan kos sara hidup yang makin meningkat, seperti di UPM kita ada Putra Voucher. Putra Voucher ini satu inisiatif yang kita bagi makan kepada pelajar, tapi kita tidak memberi wang kepada mereka. Mereka hanya scan di kedai untuk mereka mendapatkan menu secara murah. Jadi saya rasa ini salah satu inisiatif yang telah pun kita jalankan sejak awal tahun hari itu. Baik. Dan saya rasa jika kerajaan boleh memberikan dana lebih untuk kita membantu lagi penggunaan Putra Voucher di setiap universiti akan datang. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zainizam daripada UPSI dan juga Aiman daripada UPM kerana sudi berkongsi dengan kita sedikit berkenaan dengan prospek belanjawan 2023. InsyaAllah apa yang dibentangkan ini akan dibawa ke Parlimen nanti. Akan didengar oleh mereka di atas untuk terus memberikan bajet ataupun belanjawan 2023 yang mampan dan juga sama adil kepada seluruh peringkat masyarakat, seluruh peringkat tangga dalam Malaysia. Dan pastinya kita ada satu lagi topik bersama dengan geng MSU awal tadi. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.